bawa orang gila dalam masjid dengan meyakini orang gila tu sebagai wali Allah. Orang gila tu duduk atas mimbar sambil merokok. Dah satu lagi rokok buh dalam telinga. Tinggal rokok sebatang dalam telinga. Kenyataan daripada Syekh Abu Ali Al-Juzjani yang pernah menyatakan, kun taliban listiqamah la taliban lil karamah fa inna nafsaka munjabilah ala talabil karamah wa rabbuka yatlubu minka istiqamah. Jadilah orang yang mencari istiqamah dan bukannya mencari karamah. Sesungguhnya nafsu anda diciptakan untuk mendapatkan karamah, sedangkan Tuhan inginkan anda mencari istiqamah. Ada tuan-tuan, kita dengar orang dia boleh berjalan atas hari, kita boleh dengar dia boleh terbang, kita dengar cerita-cerita orang dulu, kita pun bercita-cita nak juga benda tu. Alangkah bagusnya kalau aku boleh terbang. Dengan sebab kita boleh terbang ke udara tuan-tuan, dalam beberapa saat saja kita boleh pergi Kuala Lumpur. 5 kali sehari kita ulang alik Kuala Lumpur, pasal kita boleh terbang. Kita dengar orang boleh terbang, kita berkata seronoknya orang boleh terbang. Itulah jiwa manusia tu. Tuhan tak minta benda itu daripada kita. Tuhan minta istiqamah. Biar tak boleh terbang pun, istiqamah maknanya buat satu perkara secara tetap dan stabil, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Itu namanya istiqamah. Itu lebih hebat berbanding dengan saya sebut tadi. Ada orang dia puja orang yang suka melakukan benda-benda pelik-pelik tadi. Hak kata boleh terbang, hak kata boleh tembok tak loop, macam-macam. Jadi kita berbangga pasal dia tembok tak loop, sedangkan kita tahu Rasulullah SAW luka di dalam peperangan Uhud, dalam perang Uhud. Kemudian Panglima Khalid bin Al-Walid ketika mana dia meninggal dunia, tidak ada satu badan dia yang tidak ada bekas-bekas terkena pedang. Dan betapa dia berusaha untuk mati syahid di medan perang, tetapi dia tidak mati syahid di medan perang, dia mati di atas katil. Itulah saya nak katakan tuan-tuan, Islam menuntut kita supaya istiqamah. Istiqamah ni satu benda yang sangat penting. Satu senjata yang sangat penting yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang. Dalam suasana kita kata cuaca hujang ni tuan-tuan, tadi pun saya balik pun petang tadi, tak nampak jalan. Nak jalan pun tak nampak, putih habis. Dan saya tengok, kalau dekat Terengganu tuan-tuan, Terengganu ni diribut juga, tapi tidak begitu mengancang seperti di Perlis ni. Perlis ni kalau sekali dia ribut tak nampak benda ni jalan. Terengganu diribut-ribut nampak juga sikit-sikit. Nampak juga. Kena ribut, saya pernah kena ribut dekat Baling sekali tuan-tuan, dalam jalan nak balik sini. Tak nampak apa, sekiat tumbang pokok. So nak cerita tuan-tuan, itu sebahagian kecil saja. Yang lebih besar daripada itu ialah usaha kita untuk istiqamah. Kalau orang tu istiqamah tu, pokok tumbang ke, banjir besar ke yang berlaku, masjid tidak akan kurang orang. Takkanlah kita nak tunggu masjid kita tak runtuh kerana banjir baru kita nak datang masjid. Orang cerita Masjid Arau tidak utuh, banjir melanda negeri Perlis, Arau tenggelam, Masjid Arau tak utuh. Ini satu benda ajaib. Marilah sama-sama kita ke masjid yang tidak runtuh ini. Baru nak pergi, pasal dia pelik. Jangan begitu, jangan penilaian gitu. Sebab masjid ni tuan-tuan kadang-kadang runtuh. Tuan-tuan baca artikel tentang perang berlaku antara Rusia dan Ukraine. Banyak masjid-masjid di Ukraine runtuh kena peluru berpandu Rusia. Jadi kita tak adalah 1-2 masjid yang tak runtuh. Hak lain tu runtuh kena peluru pandu. Runtuh. Di Rusia tuan-tuan ada beberapa masjid yang saya baca runtuh. Jadi jangan kita tunggu berlaku benda pelik baru tiba kesedaran kepada kita. Jangan begitu. Jangan kita kata matahari baru nak naik nak naik dari sebelah barat. Pelik je matahari ni. Kita kena pergi masjid lah. Jangan begitu. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu, orang kampung dia gempar sesuatu perkara, maka mereka akan pergi ke masjid. Dia gempar satu isu, dia akan pergi ke masjid. Dia boleh mendekatkan diri pada Allah. Dia hidup kita tidak bergantung pada benda pelik. Berlaku benda pelik baru kita nak sedar diri. Tak. Sebab suruhan itu sudah pun selalu ada di dalam Al-Quran. Kita istiqamah je. Seterusnya tuan-tuan, pada malam ini kita pergi tajuk berkaitan dengan menunaikan solat bagi orang sakit dan uzur. Menunaikan solat. Dan saya kebetulan buat satu kajian tentang solat di kalangan orang sakit dan uzur ni di Hospital Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Satu ketika dulu saya buat kajian, kemudian diikuti kajian-kajian lain lah untuk kita melihat apakah pesakit-pesakit di sana ketika dia sakit dia tunai solat ke tidak. Dalam kajian saya itu kita dapati tak sampai 50% pesakit yang
betul-betul menunaikan solat ketika dia sakit. Jadi tuan-tuan bayanglah, kalau kita sudah biasa sangat menunaikan solat dalam keadaan kita tidak sakit, bermakna bila kita sakit, kita akan jadi biasa tinggal. Tak sakit kita dah tinggal, sakit lagi kuat alasan kita yang kita gunakan untuk kita meninggalkan solat. Apalagi solat berjemaah sebab kita sakit. Sehingga kalau kita nak temu ramah pun dia tak layang. Kita nak temu ramah pun dia kata dia sakit. Kenapa tanya benda-benda yang bukan-bukan? Kewajipan menunaikan solat perlu dilakukan oleh umat Islam, baik lelaki maupun perempuan, tua maupun muda, kanak-kanak yang telah balik maupun dewasa, dan orang yang sihat maupun orang yang sakit. Itu fokus kita dia. Yang kuat maupun yang lemah, yang berada di kampung halaman maupun ketika musafir, yang berada dalam keadaan aman maupun dalam suasana ketakutan, dan orang yang berada di lautan, daratan maupun di udara selagi fikiran masih waras. Cuma tata cara melaksanakan solat sahaja berbeza di antara orang yang sihat dengan orang yang sakit, yang kuat dengan yang lemah, dan yang berada di lautan dan udara dengan yang berada di daratan. Lautan udara dan yang berada di daratan. Islam tidak pernah menjadikan sakit sebagai alasan untuk membolehkan seseorang tidak menunaikan solat, kecuali jika sakit itu menyebabkan seseorang berada di luar dari paras kesedaran, barulah kewajipan solat dikira gugur. Dia sakit tu sampai pengsan, tak sedar apa. Kalau dia pengsan tu melibatkan satu waktu, gugur kewajipan solat waktu itu. Sebab pengsan itu melibatkan satu waktu penuh. Kalau dia qada balik, itu sangat dialu-alukan. Perkara ini dapat dilihat dalam hadis diriwayatkan menurut Ali bin Abi Talib, rafi'al qalamu an thalathin, 'anil na'im hatta yastayqid, wa 'anis saghiri hatta yakbur, wa 'anil majnun hatta yufiq. Diangkatkan al-qalam, yakni tidak ditaklifkan daripada 3 golongan manusia, iaitu daripada orang yang tidur sehingga bangun, kanak-kanak kecil sehingga balik, dan orang gila sehingga pulih. Jadi kita berdasarkan hadis ini, orang yang tak wajib sembahyang, orang yang tertidur di tengah tidur tu, takkan dia nak sembahyang, dia bangun, dia nak kata apa? Dia tengah tidur. Kita lah orang yang hidup menggerakkan orang tidur tu. Kanak-kanak kecil yang belum balik, dan juga orang gila. Kita tengok dalam YouTube, ada di Indonesia kah, dibawa orang gila dalam masjid dengan meyakini orang gila tu sebagai wali Allah. Orang gila tu duduk atas mimbar sambil merokok. Dan satu lagi rokok buh dalam telinga. Tinggal rokok sebatang dalam telinga. Lepas tu orang bagi baju saya tutup aurat sikit, dia lagi. Sebab kawan tu memang gila. Tapi oleh kerana segelintir masyarakat mempercayai dia tu wali majzub, dia panggil wali majzub. Jadi kita bawa benda tu pergi ke masjid. Itu artinya kita telah mencemarkan masjid. Bawa orang gila tidak boleh dibawa di dalam masjid. Tak boleh bawa orang gila dia. Jadi tercemar masjid ni. Jadi oleh kerana etikad dia ni wali, rela bawa dalam masjid. Bila bawa masjid jadi aib. Jadi aib tuan. Siap rokok pun dalam telinga. Semua sahabat. Memang dia tak apa sihat. Kenapa kita bawa? Dan dia pun tak wajib sembahyang. Orang gila ni gugur kewajipan syarat sebab dia memang gila. Kita nak buat apa lagi ke dia? Pelik masyarakat kita dah. Dunia jadi terbalik habis.